Penyakit paling kritikal diperkatakan di seluruh negara dan dunia ialah wabak COVID-19 yang mula dikesan di Wuhan, China sekitar pertengahan Disember tahun lalu. Namun, penyakit ini mula menjadi isu paling serius di negara ini ekoran gelombang keduanya yang turut mencatatkan 2 kematian pada 17 Mac yang lalu. Disebabkan kritikalnya wabak itu, kerajaan telah mengambil tindakan dengan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari iaitu bermula 18 Mac yang lalu sehingga 31 Mac bagi membendungnya daripada terus merebak. Kluster Majlis Perkahwinan. Apakah itu kluster majlis perkahwinan dan bagaimanakah kluster tersebut boleh wujud? Ini kerana majlis perkahwinan adalah salah satu perkara yang boleh mencetuskan kejangkitan COVID-19. Sebagai contoh, sebanyak 88 kes positif COVID-19 telah dilaporkan di majlis perkahwinan di Bandar Baru Bangi pada April yang lalu. Majlis perkahwinan biasanya dihadiri oleh ramai jemputan, lantas penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup separuh muka sukar untuk dilaksanakan. Para hadirin juga berkongsi makanan atau minuman bersama-sama yang akan mengakibatkan jangkitan COVID-19, terutamanya jika majlis perkahwinan diadakan di dalam bangunan yang tertutup. Seteru, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, seorang pakar perunding perubatan kesihatan awam, mengesyorkan agar tuan rumah sama ada menangguhkan majlis perkahwinan yang telah dirancang atau menjalankannya secara kecil-kecilan. Baru. Majlis pada musim PKP kini ada pelbagai jenis. Ada yang membuat secara sederhana. Ada juga secara norma baru seperti majlis perkahwinan secara pandu lalu dan majlis perkahwinan secara maya yang melibatkan penyertaan para tetamu melalui platform seperti Zoom, Google Meet, FaceTime, WhatsApp, bahkan Facebook Live. Majlis perkahwinan secara pandu lalu ini adalah bagi tetamu yang ingin melihat atau mengucapkan tahniah kepada pasangan mempelai, tapi hanya berada di dalam kereta sahaja kerana kebimbangan virus COVID-19 akan tersebar. Kemudian, majlis perkahwinan secara maya adalah kerana ahli keluarga tidak dapat menghadiri majlis secara fizikal tapi masih ingin menyertai majlis tersebut. Jika pasangan mengadakan majlis secara maya dan pandu lalu, ia pasti dapat menjimatkan perbelanjaan seperti makanan, tempat dan sebagainya. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi mengeluarkan beberapa garis panduan dan inisiatif bagi memudahkan urusan perkahwinan masyarakat Islam. Pada peringkat awal PKP dilaksanakan, majlis akad nikah secara sidang video dibenarkan melalui ketetapan dan syarat tertentu. Selain itu, ujian pemahaman secara dalam talian juga diadakan sebagai alternatif sementara dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sebagai ganti kepada kursus perkahwinan Islam. Manakala bakal pengantin di wilayah persekutuan akan diberi kelonggaran untuk mengikuti kursus perkahwinan secara dalam talian mulai Julai depan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Khidmat nasihat dan runding secara kekeluargaan turut ditawarkan melalui medium dalam talian bagi memastikan kerukunan rumah tangga yang dibina sentiasa terpelihara. Kebenaran yang diumumkan kerajaan bagi penganjuran majlis resepsi perkahwinan sudah pasti suatu berita yang dinanti-nantikan. Namun, perkara lebih utama adalah tanggungjawab semua pihak untuk terus mematuhi segala SOP yang sudah ditetapkan serta mengikuti panduan syariah dalam penganjuran majlis agar perkahwinan mendapat keberkatan. Antara isi kandungan lain SOP ini adalah seperti berikut. Pertama, tetamu yang hadir perlu diambil suhu badan di pintu masuk dan mengisi nama serta maklumat diri selain duduk secara berjarakan dan tiada kontak rapat antara tetamu. Kedua, ada juga penganjur majlis yang menyediakan nombor kepada tetamu bagi memastikan penjarakan fizikal di dalam dewan atau khemah terjaga. Pelukan dan bersalaman dengan mempelai juga adalah tidak digalakkan. 4. Tiada lagi salam kaut. Sebaliknya, tetamu boleh meletakkan sumbangan di dalam bekas disediakan penganjur. 5.
5. Majlis tidak dibenarkan sekiranya penganjur sukar untuk mengawal keadaan dan perilaku tetamu. 6. Hidangan makanan dalam bentuk buffet atau layan diri adalah tidak dibenarkan. 7. Penganjur perlu memastikan tetamu makan dalam kedudukan penjarakan sosial. Yang terakhir, tetamu dilarang berkumpul atau berhimpun di luar ruang majlis sebelum atau selepas selesai majlis.